Assalamualaikum, saya Nur Fatihah. Hari ini saya ingin berkongsi satu video yang bertajuk Mental Illness. 10 Oktober pada setiap tahun merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi meningkatkan lagi kesedaran umum tentang kesihatan mental. Secara umumnya, masyarakat mengklasifikasikan sakit mental sebagai salah satu gangguan daripada ilmu hitam ataupun syaitan. Tapi tidakkah mereka tahu sebenarnya mental illness berpunca daripada kebimbangan atau kerisauan yang berlebih-lebihan yang tidak dikawal pada peringkat awal. Mental illness boleh berpunca daripada genetik, kecederaan otak, penyalahgunaan dadah, sektor sekeliling, contohnya penceraian ibu bapa, pergaduhan keluarga ataupun penderaan seksual atau fizikal secara berpanjangan. Yang kelima ialah social expectation. Seperti di Korea, mereka mengklasifikasikan cantik sebagai kurus, berwajah kecil. Oleh itu, masyarakat mereka perlu memenuhi expectation tersebut dengan melakukan pembedahan plastik dan sebagainya. Antara simptom-simptom mental illness, yang pertama ialah sedih yang berpanjangan. Yang kedua, bimbang atau kerisauan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga ialah perubahan dramatik pemakanan. Contohnya mereka tak berasa lapar sepanjang hari ataupun mereka tak ada appetite untuk makan. Yang keempat ialah jadual tidur mereka tidak teratur. Contohnya mereka kerap tidur, tapi selepas mereka bangun tidur, mereka still rasa letih dan rasa mengantuk dan kembali tidur. Okay? Antara prevention yang kita boleh lakukan kalau kita sendiri yang mempunyai mental illness, yang pertama ialah kita boleh melakukan physical exercise, contohnya cycling, jogging 3 kali seminggu sudah memadai lah. Yang kedua ialah kita kena socialize diri kita dengan masyarakat, ataupun kita perlu ada seorang kawan untuk kita berkongsi cerita ataupun berkongsi masalah dengan dia. Yang ketiga ialah sentiasa berfikiran positif, di mana walaupun kita berada dalam kesusahan, kita sentiasa ada sedikit fikiran positif untuk kita teruskan untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Yang keempat, tahu cara untuk mengendali stres. Kalau kita stres, ada setengah orang suka memasak. Ada antara kita kalau stres, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Itu pun boleh menjadi salah satu membuatkan kita tenang. Yang kelima ialah busykan diri kita. Contohnya kita boleh join grup usrah. Sesetengah grup usrah diorang buat aktiviti kemasyarakatan, contohnya bergotong royong. Seterusnya ialah cara untuk kita deal dengan orang yang sakit. Yang pertama ialah kita perlu sentiasa ada dengan mereka. Kita kena jadi good listener to them untuk dengar apa yang diorang rasa, teman diorang buat aktiviti untuk buat diorang lupa yang sebenarnya diorang tu sakit. Yang kedua ialah kita jangan pressure diorang. Kita jangan tanya diorang kenapa stres. Sesetengah pesakit, mereka tak tahu pun kenapa diorang rasa sedih. Tiba-tiba dia rasa sedih. So bila orang kita ni pressure dia orang untuk ceritakan kenapa dia orang rasa sedih, kenapa tu boleh menyebabkan dia orang rasa stres, boleh menambah lagi tekanan dia orang. So instead of kita pressure, kita motivate dia, kita ceritakan benda-benda positif kepada dia. Yang ketiga ialah don't avoid them. Kita kena berkawan dengan dia. How can you avoid someone yang need your help, kan? So kita kena berkawan dengan dia. Diorang nampak macam introvert, shy. So kita sendiri yang kita kena approach dia. Arus kehidupan sekarang dengan arus kehidupan dulu sangat berbeza. Jadi kita tak boleh nak bandingkan dulu dengan sekarang. Contohnya, dulu aku kerja okey je, tak ada stres-stres pun. Sekarang kenapa nak stres? No, kita tak boleh nak compare antara dua generasi.
Okay. Mental illness sebenarnya bukan penyakit yang perlu kita sorok. Okay. Penyakit mental illness ni perlu dirawat di peringkat awal bagi mencegah daripada ia bertambah teruk. Itu kita kena beri kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya rawatan awal kepada pesakit-pesakit mental. Akhir kata, kepada mereka yang mengalami mental illness, stay strong and don't let the monster win.